Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Anak-anak, rasanya kita dah tak lama nak SPM. Kurang lebih sebulan lagi. Jadi, persediaan yang rapi perlu dilakukan untuk memastikan anda bersedia menghadapi SPM pada tanggal 22 Februari 2021. Ya, 22 tu subjek Bahasa Melayu. Jadi, pastikan anda bersedia untuk menjawab kertas Bahasa Melayu 1 dan 2 dengan cemerlang dan memperoleh keputusan yang cemerlang. Baiklah, pada kesempatan ini, walaupun Abadi ni sebenarnya tak berapa sihat ya, baru terlibat dengan kemalangan motosikal, luka masih lagi berdarah, tapi tak apa, Abadi boleh bercakap dan tiada apa-apa yang patah, jadi Abadi boleh berkongsi ilmu dengan anak-anak di luar sana bagi membantu anda memperoleh keputusan yang cemerlang dalam SPM nanti. Baiklah, pada kali ini Abadi nak bercakap ataupun kita berbincang berkaitan dengan kertas Bahasa Melayu 1. Untuk makluman anak-anak, kertas Bahasa Melayu 1 untuk SPM pada 22 Februari nanti masih lagi format KBSM, iaitu format lama. Yang mana dalam bahagian A anda menjawab karangan baharangsangan. Baiklah anak-anak pelajar, untuk karangan baharangsangan seperti biasa anda akan diberikan gambar ataupun anda akan diberikan sebarang bentuk ilustrasi ataupun grafik yang mana anda perlu menjawab berdasarkan tugasan yang diberikan. Abadin pesan supaya anda baca betul-betul soalan tersebut dan gariskan kata kunci tugasan yang perlu anda jawab. Jangan sesekali biarkan soalan bersih. Sepatutnya anda garis atau buat sebarang tanda pada soalan untuk menunjukkan anda faham tentang tugasan yang perlu anda jawab. Dan ingat anak-anak, kebiasaannya untuk karangan bahagian A, calon akan memberikan 3 isi. Tak salah tambah isi 2, tetapi sebaik-baiknya anak-anak huraikan 3 isi yang diberikan itu dengan lebih baik dan matang. Kemudian, pastikan jumlah patah perkataan anda mencukupi, iaitu 200 paling minimum, dan sekiranya lebih daripada 250, tidak menjadi kesalahan. Dan untuk mengarang, anak-anak perlu tahu bagaimana nak menjawab tugasan dengan baik dalam karangan bahagian A maupun bahagian B. Sebelum Abadin menekankan kembali ciri-ciri karangan cemerlang, Abadin nak sentuh pula karangan bahagian B. Baiklah, semua maklum bahawasanya karangan bahagian B mengandungi 5 soalan yang terdiri daripada 5 dimensi, iaitu dimensi diri, keluarga, masyarakat negara, antarabangsa dan juga komsas ataupun unsur sastra. Jadi anak-anak, Abadin nasihatkan kepada anda sekalian supaya memilih soalan yang dapat dikuasai anda dapat kuasai dengan baik. Okey, pilih soalan yang anda kuasai. Jangan pilih soalan yang anda tidak kuasai kerana merugikan anda. Dan nasihat Abadin supaya anda tidak menjawab soalan antarabangsa kerana mempunyai risiko. Kalau jawab soalan antarabangsa, risiko untuk dapat cemerlang tinggi agak sukar ataupun agak susah dah dapat cemerlang atas. Jadi pilihlah soalan yang anda kuasai supaya dapat memberikan isi yang baik. Untuk bahagian B, anak-anak, cuba berikan paling tidak 4 isi. Okey, kalau 5 isi lagi bagus. Dan kedua karangan ini perlulah melebihi 350 patah perkataan. Apa yang penting anak-anak, dalam karangan bahagian A dan karangan bahagian B, anda perlu menulis karangan yang cemerlang sama dengan matang. Maksudnya karangan cemerlang itu mestilah mempunyai kriteria matang. Jadi seperti yang biasa yang Abadin dah sampaikan sebelum ini, sekali lagi dalam peluang ini, Abadin nak ingatkan 7 elemen matang ataupun 7 bintang. Yang pertama, isi yang tepat. Maksudnya bila anda memberikan isi, pastinya isi tersebut anda menjawab tugasan yang diberikan. Kalau soalan tanya tentang peranan anda, kata ganti nama diri anda digunakan, pastikan anda gunakan kata diri anda itu ditukarkan kepada saya. Dan pastikan anda memberi jawapan apa yang ditanya. Okey, jangan dia tanya langkah, anda berikan kesan. Anda jawab langkah dahulu, kemudian baru anda boleh huraikan dalam konteks yang lain. Itu yang pertama. Ingat, isi mesti tepat. Yang kedua, huraian mestilah jelas. Semua guru di negara kita, di Malaysia, mengajar pelajar bila nak masuk huraian, biasanya akan memberikan dengan kata kunci mengapa atau bagaimana.
itu adalah satu perkara yang sangat baik dan betul. Tak salah pun. Jadi anak-anak berikan mengapa, berikan alasannya, dan anak-anak boleh kembangkan lagi isi ayat ataupun ayat huraian itu dengan 3 petua abadi ataupun formula abadi, iaitu PLK, punca langkah kesan. Yang pertama, jawab dulu apa yang ditanya, kemudian anda huraikan mengikut kata kunci yang sesuai dengan idea anda. Itu yang kedua. Ingat, isi tepat, huraian jelas. Ingat PLK. Kemudian yang ketiga, iaitu berikan contoh yang nyata. Contoh yang nyata ni maksud, contoh yang anda berikan itu mestilah yang nampak, yang maujud. Okey, sebut contoh. Sebagai contoh, kerajaan menganjurkan kempen bulan bahasa. Sebut kempen apa. Jangan biarkan ianya tergantung. Kemudian yang keempat, ayat penegasan. Jadi ayat penegasan ini bagi mengukuhkan isi yang anda telah berikan dalam karangan anda. Jadi penegasan ini amat penting. 4 perkara ini amat penting dalam setiap perangan isi. Isi tepat, huraian jelas, contoh nyata dan penegasan. Manakala, untuk menjadikan karangan anda lebih mantap dan cemerlang, anda perlu letakkan 3 hiasan ataupun aksesori. Iaitu yang kelima tadi dah 4, ada yang kelima, ubi, ungkapan bahasa indah. Ungkapan bahasa indah ni macam biasa, apa yang tegaskan, biasanya calon akan guna 6 perkara. Yang pertama, peribahasa. Yang kedua, kata-kata hikmat. Yang ketiga, pendapat tokoh. Yang keempat, lirik lagu. Yang kelima, pantun. Dan yang keenam, maksud hadis, Al-Quran atau tafsir. Jadi pelajar boleh guna mana-mana yang mereka kuasai dan di mana-mana sahaja mereka boleh guna. Sama ada di perenggan pendahuluan, di perenggan isi mahupun di perenggan penutup. Yang penting, ubi yang anda gunakan itu sesuai dengan ayat atau isi yang nak disampaikan. Tetapi, kalau peribahasa, boleh juga anda gunakan peribahasa yang terbalik maksud. Contohnya, kalau tajuk kejiranan keluar, anda boleh gunakan peribahasa yang terbalik. Misal kata, bagai enau dalam melukar, melepaskan pucuk masing-masing. Jadi anda boleh menggunakan peribahasa itu untuk kita tidak seharusnya bersikap seperti. Maksud kita minta supaya masyarakat tidak bersikap seperti enau dalam melukar. Okey? Okey, kemudian anak-anak, apabila dah adakan ubi tadi, kita masuk yang keenam, iaitu penggunaan kosakata aras tinggi. Untuk memastikan karangan anda nampak cemerlang dan matam, anda sepatutnya meletakkan beberapa kosakata aras tinggi untuk menampakkan kematangan anda mengarang. Misal kata, obligasi, tanggungjawab, sinergi, kerjasama, dominan, utama atau penting dan sebagainya. Apabila anda menggunakan kosakata aras tinggi, maka pemeriksa beranggapan anda pelajar yang mahir dalam menguasai bahasa dan bahasa anda pastinya gramatis. Dan yang terakhir sekali, iaitu penggunaan penanda wacana yang baik. Penggunaan penanda wacana amat penting dalam menunjukkan kesinambungan idea anda. Misal kata, bila masuk isi perenggan kedua, anda gunakan penanda wacana yang aras tinggi. Misal kata, jika ditinjau dari aspek yang berbeza. Nampak? Penggunaan penanda wacana anda nampak aras tinggi dan moden dan sesuai dengan keadaan sekarang. Seterusnya contoh yang lain, iaitu beralih kepada perspektif yang seterusnya dan sebagainya. Jadi penanda wacana ini menunjukkan bagaimana anda matang menggunakan tahap bahasa yang gramatis dan pastinya bahasa anda itu lebih menarik. Jadi itu adalah 7 bintang yang Abadin nak ingat pada anda apabila anda mengarang karangan bahagian A dan bahagian B. Ingat pesan Abadin? Semoga anda ingat formula 7 bintang, ingat formula menjawab karangan, anda boleh reka ikut kaedah ataupun ikut apa yang anda kuasai, sama ada mengikut formula ke, mengikut idea anda sendiri ke, ataupun mengikut kaedah-kaedah lain yang anda telah pelajari. Kalau nak tahu kaedah Abadin ajar, bagaimana nak membina karangan, boleh tengok YouTube Abadin, Syahadin untuk menguasai formula, Misop, Haytukap dan Saseu. Selamat menjawab karangan, karangan markah yang besar. Pastikan anda dapat skor untuk A+ dan untuk bahasa Melayu keseluruhannya. Selamat menjawab bahasa Melayu. Semoga anda berjaya. Assalamualaikum.